Meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah bertujuan selepas tawaf duit tersebut diambil balik untuk dijadikan ibu duit sebagai pelaris. Pun ada begitu diambil manfaat macam itu. Ini suatu kepercayaan yang tidak boleh beramal. Menjauhi amalan syirik, khurafat dan bid'ah ketika berangkat ke tanah suci. Ditulis kertas kalimah syahadah, ditinggalkan la ilaha illallah pada keluarga dan Muhammadur Rasulullah dibawa ke tanah suci. Apa tujuannya? Biasa memang untuk tujuan-tujuan tangkal lah, ada kepercayaan. Sebab itu jangan ambil ilmu daripada orang yang salah. Kadang-kadang kita rajin bertanya kepada orang-orang, kadang-kadang dibagi petua macam-macam. Jadi pastikan ilmu yang kita ambil itu ilmu yang benar. Jangan sampai terambil yang salah. Kalau salah nanti dibawa ataupun setidaknya ada kepercayaan. Yang takut nak buat tu, ini ada mudarat begini. Itu satu kepercayaan yang mula yang menyimpang. Okay? Jadi bertujuan supaya jemaah haji tidak meninggal dunia di tanah suci. Apa komen tuan-tuan dan puan-puan? Ada orang nak meninggal kat sana. Kalau meninggal kat sana, syukur dia dimakamkan di tanah suci. Ada orang tak nak meninggal kat sana. Tak tahulah, itu masing-masing punya tujuan lah. Yang penting tidak ada kepercayaan mengaruh. Memakai tangkal dan azimat bertujuan untuk menjauhi bala dan mengharapkan selamat. Contohnya banyakkan berdoa, minta kepada Allah. Tidak mungkin boleh berlaku yang macam ini sepatutnya, sebab dia dah niat nak bertaubat. Memanggil bomoh untuk menolak bala, pengijazahan haji. Memanggil bomoh untuk menolak bala bertujuan percaya bomoh untuk memulakan perjalanan, membawa air 7 telaga untuk dibawa tawaf, untuk dijadikan tempat yang tak boleh. Kalau dibacakan ayat-ayat suci itu memang ada asasnya, bukan dibawa atau ada kepercayaan tertentu. Ini air tawaf ni kata ni. Ambil air zam-zam, masuk ke dalam botol, dibawa botol tawaf. Ni ambil ni, minum ni, gini. Itu yang tak boleh tu. Pengijazahan haji bertujuan mendapat sijil daripada Syekh di Mekah yang mengesahkan hajinya dan menukar nama. Zaman dulu tukar nama tu. Namanya lain, nama haji hajamnya. Selalu dengan itu kan. Tapi sekarang ni nampak dah tak ada lagi. Baliknya nama Muhammad, Haji Muhammad, Haji Rosnah, Haji Hasnah dan sebagainya. Tidak ada kait-kaitnya. Seterusnya menyapu dan mengusap pintu Masjid Al-Haramain bertujuan untuk mendapat keberkatan. Senang jadinya asas. Kalau Nabi tak sebut, janganlah diambil sebagai satu kepercayaan. Ataupun kalau dia berdasarkan pengalaman, kadang-kadang berdasarkan pengalaman orang-orang alim, kita nak amal tu boleh, tapi dia bukan jadi satu kemestian dapat benda tu. Kemudian kita pula sampaikan kepada jemaah yang lain, nanti yang jadi tak boleh. Tapi kalau melalui pengalaman dia, mungkin kita nak ikut, tapi dalam bentuk yang masih ada asas. Jangan yang lari. Itu yang paling penting. Senang kita ambil lah yang paling selamat. Sebab kita nak suci akidah ketika mengerjakan haji. Membawa air zam-zam atau kismis, kurma, duit semasa tawaf bertujuan untuk dijadikan ubat atau penawar, dan duit tersebut dijadikan ibu duit. Ramai orang nak buat ibu duit ni. Ibu duit ni apa tuan-tuan? Ada yang berkepercayaan
Jangan sampai ambil duit yang tu, letakkan dekat bekas. Ini jangan ambil. Ini ibu duit ni, kalau ini diambil, habis dah kata dia. Ada orang letak benda tu kat dompet dia. Ni ibu duit ni. Duit daripada zaman dulu ni. Itulah, ada kepercayaan yang duit tu dah dibuat tawaf macam-macam. Dia berkepercayaan itu ibu duit ni. Kalau ditanggalkan ni habis, miskin aku ada dia. Itu ibu duit yang tak boleh dipercayai oleh orang Islam. Segala amalan yang bercanggah dengan syariat Islam seperti saka, sihir, hendaklah ditinggalkan. Ini persoalan yang agak berat. Saka, sihir. Kadang-kadang orang pergi sana tambahkan ilmu sihir itu masih ada. Saka itu pun kadang-kadang tak sanggup nak buang. Kadang-kadang dia jadi masalah dekat sana. Ada tak yang kat sana diuji dengan sakit-sakit apa? Misteri. Ada tak tuan? Ada. Menjadi pengalaman orang yang bertugas di sana. Ada juga perkongsian kawan-kawan. Ada yang jadi tak sedar diri macam-macam. Benda tak baik ada dalam diri dia, dia pergi ke tempat yang baik. Contohnya panas dia. Jadi seeloknya itu yang jalan taubat kepada sempurna ditinggalkan di tanah air dan ditinggalkan dalam hidup dia. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan saka, sihir dan sebagainya. InsyaAllah semua kita selamat daripada perkara-perkara seumpama ini. InsyaAllah niatnya bersih suci dan semuanya hanya Allah SWT yang mendatangkan manfaat dan pahala. Apa tujuan ini? Kata sebarang perbuatan kurapan hendaklah dijauhi sebelum, semasa dan selepas menunaikan ibadah haji dan umrah. Bukan pergi ke sana untuk mencari kekuatan ilmu sihir dia, tambah lagi kekuasaan sihir itu. Ini suatu perkara yang sangat menyedihkanlah dalam hal itu. Baik, ini asas, yaitu perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Pertama, mempersekutukan Allah SWT dalam ibadat. Ibadatnya tak kerana Allah. Termasuk kalau ada riak, ibadah yang ada riak. Riak termasuk dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi, boleh mencalar, merosakkan amalan kita. Takut tak diterima. Ini syirik dalam ibadah. Ataupun yang lebih jelas, syirik beribadah bukan kerana Allah, kerana yang lain. Contoh buat sesuatu ibadah tapi untuk dapat benda lain, kemudaratan untuk orang lain dan sebagainya. Itu boleh membawa pada syirik. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa dia perlukan perantara, ataupun memerlukan perantara orang lain, makhluk lain dan sebagainya. Sepatutnya kita doa direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut dengan penuh rasa kehambangan. Sepatutnya begitu. Dalam dia berdoa, minta kepada Allah, bukan menggunakan ataupun bukan percaya kepada perantara-perantara yang dipercayai boleh mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, mengamalkan perkara syirik, saka, sihir dan santau. Auzubillah min zalik. Walaupun dia masih ada dalam masyarakat Melayu, belum dapat dipisahkan lagi. Kadang-kadang ialah umum dipanggil dapat pergi haji. Pastikan dia bersih daripada ilmu-ilmu yang salah. Pergi ke sana. Jangan pula dia menyebarkan kat sana. Kita pun tahu dia tu kumuh. Tanya dia, aku nak kena bawa apa ni? Balik dia nak kena bawa apa ni? Dapat ilmu-ilmu yang diberitahu oleh dia, akhirnya kita bersalah. Alhamdulillahi. Menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain selain, menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Suatu perkara yang tak patut berlaku. Dan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu.
Ini sepatutnya itu. Yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat baginda Nabi SAW. Banyak ibadah-ibadah. Ibadah itu dia tak akan bersetuju dengan kita punya kehendak nafsu. Mesti bercanggah dengan nafsu. Maka dia tidak boleh merasakan bahawa ia membebankan, bukan, tapi dia adalah pelatih untuk kita tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala atau kitab-kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agama. Ini pun bahaya. Menolak hukum dalam Quran, menolak isi kandungan Al-Quran, menolak kewajipan dalam Quran. Ini ibarat mempermainkan Allah atau kitab-kitabnya. Dipercayai ini dah lama, ini dulu bolehlah, sekarang mana sesuai. Kata-kata macam tu tidak boleh keluar daripada kita orang Islam. Apatah lagi bakal-bakal haji dan bakal-bakal hajah yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita belajar ilmu Al-Quran, tafsirnya, berlatih, belajar, cuba memahami, khususnya ayat-ayat yang kita baca sebagai doa, ayat-ayat dalam sembahyang, bacaan-bacaan. Kita cuba memahami sikit-sikit. Itu dari segi bahasa Arab lah, semampu yang boleh. Yang ketujuh, mempercayai dan beramal dengan sihir, bersahabat dengan jin. Dia siap boleh ada networking dia, boleh datang ke Mekah, kata dia, boleh jumpa, boleh bagi info. Ini bersahabat dengan makhluk bernama jin. Sepatutnya dah tidak berlaku lah sebagai orang yang menjadi tetamu Allah. Yang ke-8, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum musyrikin, sama ada dari segi pemikiran. Pemikiran Islam tengah direndahkan. Orang bukan Islam menyebut tentang kelemahan yang ditujukan kepada Islam. Takkan kita nak diam? Takkan kita nak setuju? Sekurang-kurangnya kita menyebut perkara yang benar di hadapan dia. Salah yang itu, yang gini sepatutnya. Bukan orang Islam membela kepada orang bukan Islam yang merendahkan Islam, menjatuhkan hukum-hukum dalam Islam dan sebagainya. Orang Islam pula yang backing dia. Ini kena dihilangkan. Okey, kemudian berkeyakinan bahawa sebagai manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi SAW. Ini suatu kepercayaan yang salah. Dan yang ke-10, berpaling daripada agama Allah atau daripada perkara yang menjadi syariat mutlak sebagai Muslim. Kalau ada namanya wajib, dan namanya haram. Ini sebagai satu ketaatan yang sepatutnya ditegakkan oleh seorang yang bergelar Islam. Jadi kita sambung pada dalil wajib haji. Jadi semua tahu bahawa haji itu merupakan satu fardu, kewajipan yang wajib ditunaikan oleh orang-orang Islam yang berkemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maksudnya, dan Allah SWT mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah. Untuk siapa yang mampu sampai kepadanya dan siapa yang kufur yang mengingkar kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, jadi tidak belajar sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Yang keduanya, wa aqimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ni bila dipetik, dia memberi satu keyakinan kepada kita bahawa inilah amalan, inilah ibadah yang disyariatkan dalam Islam sebagai penyempurna rukun Islam kita, yang merupakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan dapat ditunaikan. Inilah dalilnya. Tidak diwajibkan menghafal dalil ini, tetapi yang penting keyakinan kita.
Tapi kalau dapat menyebut waqtimul hajja wal umrata lillah, yang pendek lah. Macam kita sebut waqimus salata wa atuz zakah, itu semua dah hafal. Untuk haji, waqtimul hajja wal umrata lillah. Okey, baik. Sebagaimana kita tahu, haji yang merupakan satu ibadat yang difardukan kepada siapa yang mampu. Sudah tentu dia suatu ibadat yang berbeza dengan ibadat yang lain. Ibadat lain mungkin tak perlu modal duit. Solat kita tak perlu modal duit. Kalau duit pun duit minyak, duit motor dan sebagainya lah. Tapi ibadah haji ni dia berbeza. Sebab tu disambung situ fardu tapi ke atas yang berkemampuan. Jadi bila disebut begitu, dia merupakan sesuatu yang berat untuk ditunaikan. Sebab itu dalam slide yang kita sedang tengok ni, yang dikatakan bahawa haji adalah jihad, sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata ia kepada Rasulullah SAW bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Nabi SAW, bagi kamu sebaik-baik jihad itulah haji yang mabrur. Maka kita yang tidak mampu berjihad dari sudut yang dalam bentuk peperangan dan sebagainya, maka jihad dengan haji ini juga yang boleh capai darjat jihad. Sebab surga itu banyak kuncinya. Mungkin kunci melalui ibadah sembahyang, melalui dakwah, melalui berbuat baik, termasuklah melalui haji ini sebagai laluan untuk jadi tiket ke surga. Kemudian sejarah ringkas tentang haji Rasulullah SAW. Jadi sejarah haji di bawah syariat Rasulullah SAW ini suatu yang kita terima dan kita kena imani. Ia diwajibkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Sebenarnya pada tahun yang ke-6 Hijrah, selepas Nabi SAW diwahyukan melalui mimpi, 6 tahun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Mekah ke Madinah, 6 tahun dia bermimpi. Bagi dia bermimpi balik ke Mekah sebagai suatu wahyu untuk menunaikan satu ibadah yang ketika itu ialah ibadah umrah. Itu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Jadi Nabi SAW mengerjakan dengan disertai oleh 1,500 orang para sahabat. Cuma apa yang berlaku, baginda ditahan, tak dapat masuk. Maka kat situlah ada syarat tahallul ihsan, iaitu ketika dah berada dalam ihram tapi tak dapat tunaikan haji, maka ketika itu kena keluar daripada ihram, maka dia kena sembelih seekor kambing dan tidak bergunting. Itu dipanggil sebagai ihsan. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Satu sudut dia sesuatu yang menyedihkan, tapi satu sudut itulah Allah nak sampaikan sesuatu syariat melalui apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi SAW terhalang daripada melakukan ibadah umrah pada tahun ke-6. Jadi baginda hanya dapat menunaikan umrah tersebut untuk dari tahun pada tahun ke-7 Hijrah, yang juga dinamakan umrah qadha, umrah qadha. Kerana tahun lepasnya Nabi SAW diharamkan masuk. Jadi perkara dihalang ni dia bukan saja disebabkan peperangan. Kadang-kadang boleh berlaku halangan dengan sebab lain. Tiba-tiba ada penyakit berjangkit contohnya, seperti COVID baru-baru ini kan, pun boleh jadi terhalang juga. Jadi itu antara syariatnya adalah dengan dapat Islam. Okay, nanti kita akan bahas pada tajuk yang tersebut untuk lebih dalam. Kemudian pada tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW telah mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji. Jadi ini haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Sebab itu namanya
Hujjatul Haji Akbar Kuliah juga, dan juga namanya Hujjatul Wada, iaitu haji perpisahan. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW dengan isteri-isteri baginda telah memulakan perjalanan dan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat ketika menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah. Okey, untuk pengetahuan lah. Jadi haji tersebut dikenali sebagai Hujjatul Islam atau Haji Islam. Contoh kalau haji yang pertama nama dia Hujjatul Islam, iaitu haji yang pertama, haji yang menunaikan rukun Islam itu. Juga untuk Nabi SAW dinamakan Haji Akbar dan juga Haji Wada, Hujjatul Wada. Boleh jelaskan ya? Seterusnya, ini dah mulai masuk kan? Sikit-sikit ini dah masuk perkara yang sangat berkaitan dengan haji. Okey. Haji dan umrah. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah, pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Dua-dua menggunakan takrif mengunjungi Baitullah, artinya pergi sana. Cuma bezanya ditandai dengan merah. Haji kena buat pada waktu tertentu, iaitu bulan-bulan haji. Manakala umrah boleh buat pada bila-bila. Itu semua basic lalu, dah faham semua. Apa bulan haji? Syawal. Bulan apa bulannya? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Artinya dah masuk bulan tersebut, barulah kalau siapa nak berniat untuk haji, baru bermula. Tapi janganlah maksudnya terlalu lama nanti untuk mengukuh di Arafah. Lagi satu belum boleh nak. Tapi nak ceritakan itulah masuk bulan haji, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Manakala umrah bila-bila masa. Okey. Kelebihan haji dan umrah. Pertama, menjadi tetamu Allah SWT yang juga mendapat gelaran Duyufur Rahman. Duyuf makna dia tetamu. Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Okey, jadi tetamu ni status dia mulia. Kalau seorang ataupun kita semua datang ke rumah orang akan sambut kita, mulia gitu. Kita pun sebagai norma akan muliakan tetamu. Maka kalau namanya Duyufur Rahman, dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi macam-macam ganjaran, kelebihan yang tak dapat pada orang lain. Itu tetamu lah. Tetamu kan biasanya dapat semua kan, betul lah. Kalau zaman saya anak-anak dulu, makanan tu kalau untuk tetamu, orang dalam rumah tak langsung. Tetamu semua yang dapat. Tapi kalau dah lebih daripada waktu tetamu, dia akan dapat yang biasa-biasa lah. Jadi status orang buat haji dan umrah tetamu Allah sedang disediakan dengan macam-macam sajian pahala dan ganjaran yang termasuk keampunan Allah SWT. Jadi mendapat ganjaran yang besar, mudah-mudahan selamat daripada kecelakaan, siksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Kerana kalau mati dalam keadaan tidak mengerjakan haji, bagi yang mampu tapi dia tak nak pergi, maka matinya macam mati Yahudi dan Nasrani. Tetapi apabila kita dah layak jadi tetamu, selamat daripada dinamakan sebagai mati Yahudi dan Nasrani. Mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Baliknya orang daripada haji itu, sebenarnya dia sedang mendapat keampunan, maka kita kena jaga bagi jemaah. Dan antara jihad yang paling utama kerana dia memerlukan pengorbanan wang, masa,
keadaan, kesusahan semua akan dihadapi. Tapi walau macam mana susah sekalipun, bagi jemaah haji itu tetap terasa seronok dan nak mengulang lagi. Bitis air mata kalau dapat mengulang semula. Tiba-tiba hadap lagi Masjidil Haram, Kaabah, suatu pengalaman yang sangat syahdu lah sebenarnya. Walaupun kita tahu pergi sana ada ujian-ujian, kesusahan-kesusahan, kena tinggalkan banyak perkara, tetapi dia tetap rasa keseronokan sebab dia ada kedekatan dengan situ. Kemudian haji yang mabrur, dia ada balasan melainkan surga. Okey, jelas lagi. Kemudian seterusnya dari segi manfaat haji dan umrah berbentuk duniawi dan ukhrawi. Duniawi, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Kadang-kadang jadi kawan, jadi saudara, tahu budaya, tahu cara dia orang. Kita dengan Indonesia pun kadang-kadang tak tahu semua, tapi bila jumpa hidup dengan dia orang, tahu mana yang lebih lasak. Jemaah haji ni boleh tengok mana yang lebih lasak. Kalau nak kira lasak, kebanyakan ni yang daripada Afrika sangat lasak. Kebanyakan mereka tak balik daripada masjid, duduk situ saja, makan dekat situ, bersila, berpanas, semua dia tahan. Tapi Malaysia macam jarang, sekejap dia apa nak susah bayar, dia kata hotel dah dibayar mahal-mahal, balik ke hotel sejuk, tapi dia orang lebih lasak di situ. Ini antara cara untuk kita mengenali cara dia orang. Sebab tu mereka boleh bersusah payah. Kalau negara Mesir tu boleh pernah berperang dengan hanya makan roti saja, boleh pergi perang. Kita nak nyangkut, nak nyawin, kalau tak kena nasi, kadang-kadang tak berani dia kena makan berat sikit. Jadi ni kita boleh mengenali cara orang untuk kita ambil sedikit. Kemudian menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam. Tadi saya dah cerita dah urai apa maksud persamaannya. Perbezaannya hanya takwa, iman, takwa. Kemudian kepentingan perniagaan dan ekonomi, itu dari segi duniawi. Dari segi ukhrawi, pelatihan penumpuan kepada ibadat yang kita tak akan jumpa lah suasana siang malam 24 jam untuk kita beribadat. Ketika sampai sana biasanya kerja-kerja yang ada di rumah kita akan lupa. Memang akan ada yang coverkan. Dan silap-silap, jadi kebanyakan pengalaman orang dia tak teringat sangat dengan apa yang berlaku dekat Malaysia. Bukan kita nak lupakan, tapi automatik bila sampai sana fikir nak ibadat, fikir nak tunaikan ibadah haji dan rukun-rukun serta wajib-wajib ini. Kemudian pelatihan membentuk kepribadian Muslim. Ini pun saya dah urai tadi. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Bayangkan semua kekayaan ditinggal dekat Malaysia, dekat tanah ini. Kerja-kerja semua ditinggal. Seolah-olah latihan untuk kematian. Tentulah kalau mati semua ditinggal. Selesai ke tak selesai semua ditinggal. Sebab tu kalau untuk ibadat, kadang-kadang kita komitmen dengan kerja, siang malam sanggup, solat pun kata lapar. Dari satu sudut, pekerja yang macam tu bagus, tetapi dari satu sudut, dia kena ambil jalan untuk ibadah khusus dia pun kena pentingkan. Contohnya kalau di tempat-tempat yang ada peluang untuk solat awal waktu, solat awal waktu, majikan pun kadang faham. Sebab kerja untuk dunia ni memang tak akan habis. Betul ya? Tak akan habis. Kalau nak ditunggu kan, sebab tu kadang-kadang ada orang habiskan kerja dulu, baru sembahyang. Itu sebenarnya kalau bagi majikan boleh diaturkan, sekiranya boleh diatur untuk solat awal waktu, sediakan surau, solat dan sebagainya. Sebab kalau mati, otomatik dah ada ganti ni lah. Kalau tuan-tuan memegang jabatan yang hebat ini, bila mati tu ada orang ganti lah. Akan ada orang ganti. Bukan maknanya kalau mati ni lingkup terus, takkan tetap ada pengganti. Dan kalau mati seorang pengarah, orang-orang yang
tinggi jawatannya dengan sesebuah syarikat organisasi dan sebagainya. Kadang-kadang jenazahnya belum dikebumikan, orang dah bertanya dah siapa ganti diri. Artinya kalau dari satu sudut, kalau sampai mengabaikan solat fardu dan ibadah untuk menentukan, kadang-kadang ada satu kerugian sedikitlah. Baik. Seterusnya melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Kerana itulah penilaian yang Allah SWT janjikan kepada kita. Syarat sesuatu amalan itu bukan banyak, bukan sedikit. Syaratnya mesti apa? Ikhlas, mestilah kerana Allah, mestilah yang terbaik. Itu, dia bukan banyak. Bukan banyak menentukan baik, tak. Tapi ikhlas itu lebih penting. Tapi janganlah sikit ikhlas. Dia kena cuba banyakkan dengan ikhlas. Kemudian mendapat pujian Allah SWT di hadapan para malaikat. Ini kepentingan ukhrawinya. Mendapat ganjaran pahala yang melihat Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Dan mendapat haji mabrur dan keredaan Allah. Sebab tu ada orang pergi ke Masjid Haram, cari tempat yang nampak Kaabah. Kalau kat Malaysia dia suka cari tiang kan. Dari tiang masuk di belakang tiang mungkin. Kalau tidur pun tak rasa juga. Tapi kalau di Masjid Haram, cuba cari sudut yang boleh nampak Kaabah. Kerana tengok Kaabah pun ada ganjaran. Boleh tuan-tuan? Seterusnya pengertian haji mabrur. Ini yang menjadi cita-cita semua orang. Haji mabrur, lawannya haji apa? Mardud. Dulu ada banyak istilah. Dulu ada haji mabrur, ada haji mabur. Tahu haji mabur? Orang Jawa tahu lah. Haji mabur, ada haji manggoro, ada haji memborong. Semuanya bunyi oleh orang Sabah. Tapi sekarang jarang dengar haji manggoro. Haji Marlboro tu sampai sana tetap satu juga. Cari Marlboro dia. Apakah apa kan dia? Haji Marlboro. Haji Marlboro beli belang. pergi masjid. Oi, nampaklah kedai kanan kiri kan, jadi jumpa aku isteri, jumpa aku cucu ni gelang ini. Pergi masjid, balik campak satu plastik bawah katil. Campak. 5 hari, 2 minggu, penuh bawah katil. Masa tu saya buat post lah. Ini haji memborong. Jadi apa yang kita cari tuan-tuan? Haji mabrur. Bukan haji yang satu lagi tu mardud. Mabrur lawannya mardud. Mabrur haji istimewa dan balasannya ialah surga. Mabrur yang diterima. Dan terima tak terima tu menjadi rahsia. Sampai mati kita tak tahu diterima ke tak diterima. Tapi kita boleh mengharap, boleh terus berdoa. Dan dia sebenarnya ada tanda-tanda dia. Orang yang haji mabrur diterima dengan haji yang mardud. Mardud ialah haji yang ditolak dan tidak diterima. Dia cuma lepas kewajipannya lah. Orang tengok ini dah haji dah. Kalau dia mati pun ini dah haji dah. Tapi di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala jadi dengan kita hajatkan haji. Jadi ada satu istilah, jangan rosakkan kemabruran ketika melakukan ibadah haji. Jadi sabda Rasulullah SAW, haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Satu kebahagiaan yang selama-lamanya. Ini yang jadi cita-cita orang. Kan orang kadang cari bahagia. Semua orang cari bahagia. Tapi yang dicari dia duit. Cari duit. Sebenarnya yang dia tak dapat apa? Bahagia. Dia kalau dah dapat bahagia, dia dah cukup lah. Yalah cari itu cari, tapi maksudnya dia dapat ketenangan. Dia siang malam dia berbeza tu. Jadi kebahagiaan itu lebih penting. Jadi kalau kita dibahagiakan dengan kaya, kita dah capai cita-citanya. Okey. Baik. Di sini ada tingkatan ibadah haji.
Ibadah haji yang tertinggi adalah haji mabrur, haji yang paling tinggi dan istimewa. Dia ampun segala dosanya. Ibadah mengekalkan ibadah hingga akhir hayat dan dijamin masuk surga. Susah. Kat sana boleh istiqamah solat jemaah. Pergi balik. Balik Malaysia boleh sambung tak? Kalau boleh sambung, itu tanda-tanda dia. Dengan diuji balik Malaysia dah tak ada 100,000. Betul? Kat sana 100,000 semua kan. Kemudian orang lain pergi semua. Jarang orang tak pergi. Ada yang pergi yang macam selalu kita sebut lah. Ada kan. Tapi dia boleh diamalkan terus ke Malaysia, ke tanah air ketika balik. Termasuklah adab-adab, sifat-sifat mazmumah yang kita cerita tadi. Dia dapat praktis terus-menerus dalam hidup ini. Jadi orang yang baik, orang yang pemurah. Ini tanda-tanda haji itu haji yang mabrur. Dan dia tak rasa kalau buat salah dia rasa seronok tak. Dia akan cepat cari benda yang baik. Mudah-mudahan dapat semua insya-Allah. Kemudian yang kedua, tingkatan dia dipanggil haji maksus, haji yang sah dan diampunkan segala dosa. Yang ketiga, haji makbul, haji yang diterima. Yang keempat, haji mardud, haji yang tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat dan rukun-rukunnya atau sebab-sebab yang lain. Jadi yang memborong, yang malboro tadi bawa mana? Yang mabur tadi mungkin bawa mardud dan sebagainya lah. Okey, panduan pendapat haji yang mabrur. Dia ada sebelum, semasa dan selepas. Sebelum menunaikan haji, niat ikhlas. Lari jalur, itu akan diulang-ulang. Niat ikhlas. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji. Nah inilah yang kita sedang lalui ini. Belajar sungguh-sungguh, belajar betul-betul sampai faham. Tak faham boleh berbincang dan bertanya. Kemudian melakukan rukun Islam dengan sempurna. Ini sebelum menunaikan haji. Dapat haji mabrur. Semasa menunaikan haji, menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul. Ini nanti kita akan tengok permulaan rukun haji dan umrah, wajib haji dan wajib umrah. Kemudian membayar dam yang berkaitan dan tinggal segala larangan ihram. Ini semasa menunaikan. Kalau ada salah, kena bayar dam. Kalau dah tahu benda itu salah, jangan dibuat. Sebab kalau dilanggar, kena dam dan berdosa. Itu semasa. Dan juga tinggal larangan ihram, jangan sampai terbuat. Dan yang ketiga, tidak melakukan sifat mazmumah, keji, kusuk, jidal, ropas. Slide tak bergerak. Okey, yang ini. Yang ini yang saya cakap tadi Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini ada berayat di dalam larangan-larangan semasa ihram. Di ayat Quran. Senang cerita, ada di sebelah situ wala jidala. Apa makna jidal? Jidal ni macam berbantah-bantah. Berbantah-bantah, bertelagah, bertekak. Orang lain sebut bertekak. Orang sini sebut kalau nak lawan dia, menang nak kalah. Elakkan ketika menunaikan haji. Jangan berjidal, berbantah-bantah. Lagi kalau bab cerita politik tu contohnya itu kena gantung cepat-cepat lalu. Jangan dibawa. Kalau dibawa memang akan berlaku jidal. Ini ketika haji kena tinggal lagi. Yang ketiga, selepas menunaikan haji, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan perkara-perkara. Konsisten kita dilatih semasa mengerjakan haji. Membanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman. Kecil sikit lah, nanti ada buku akan datang insyaAllah. Kemudian memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak, membentuk diri, keluarga dan masyarakat secara berterusan. Jadi bukan sekadar ketika di Mekah, sebelum pergi Mekah, semasa di sana,
kemudian ketiga balik. Itulah antara cara nak dapatkan haji yang mabrur. Sebab tu dengan satu perkara, satu perkataan, semua dapat tercapai, iaitu dengan bertaubat. InsyaAllah yang lain itu dah tak nak buat untuk memastikan haji dia diterima oleh Allah SWT. Seterusnya, tuan-tuan dah boleh amalkan doa ni. Adalah mudah. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Nah, ini doa banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan soleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Ini doa haji yang mabrur. Okey. Seterusnya syarat wajib haji dan umrah. Satu, mestilah Islam. Ini orang yang wajib pergilah. Orang yang balik, orang yang berakal, tidak wajib atas hamba, tapi wajib kepada yang merdeka, kita semua. Dan juga yang kelima, istita'ah. Ini menjadi syarat kewajiban. Kebanyakan tak cukup syarat istita'ah ni lah, ya? Maka dia terlepas daripada tuntutan untuk pada masa dia belum mampu. Istita'ah itu banyak tak? Nanti kita akan meraihkan. Ini intro untuk permulaannya. Okay. Antara huraian kepada istita'ah itu ialah ada tambang pergi dan balik, ya? Ada pekalan, nafkah, ada kenderaan pergi dan balik, ya? Terpilih dalam kota haji. Inilah terpilih dalam kota haji, ya? Kalau tak terpilih, masih belum dikira. Tapi syaratnya, hartanya pun memang tak ada. Tapi kalau hartanya lebih, bagaimana? Yang boleh pergi melalui package swasta yang mahal, maka dia ada keutamaan untuk mendahulukan. Pasal dia jenis mampu, duit banyak, takkan nak tunggu yang sasar. Okey, aman dalam perjalanan pergi dan balik, sehat tubuh badan. Sehat tubuh badan ini jadi uraian kepada istita'ah. Sebab itu jangan melenting sekiranya Abu Haji buat syarat contohnya mesti sihat. Dia akan kena, jemaah yang nak pergi kena cek kesihatan. Ada orang menyembunyikan, Allah Alam lah macam mana disembunyikan tu, makan ubat banyak-banyak dan sebagainya. Tapi nanti akan menimbulkan masalah ketika di sana. Sedangkan dia kalau dah faktor kesihatan menjadi penghalang, dia sebenarnya dah bukan istita'ah lagi. Boleh faham ya? Artinya dia tak termasuk dalam orang yang berkemampuan. Kalau ada faktor kesihatan yang kronik dan menyebabkan pendaratan. Tapi kalau jenis ada pening-pening kepala segitu, berarti yang melepaskan istita'ah lah. Okey, kemudian selepas dia tubuh badan, berkesempatan masa. Ada orang masanya memang bukan masa macam sempat kata sempat pergi sana sini tu. Ada kalanya diri pentadbir negara ataupun doktor pakar yang sangat terhad bilang aja. Mungkin orang-orang yang terlepas daripada istita'ah. Boleh? Jelas kan? Baik, istita'ah tu selain itu dibahaskan juga istita'ah yang dengan pertolongan orang lain. Contohnya mengupah badal haji untuk yang telah meninggal dunia, yang berupaya semasa hayatnya, maka kena lepaskan. Warisnya kena lepaskan sebab dia ada kemampuan untuk mengupah orang lain. Kena lepaskanlah. Sakit yang tiada harapan sembuh, atau mungkin dia boleh usaha, kemampuan ada tapi sakitnya agak kronik, tak ada harapan sembuh, maka istita'ah dia dengan bantuan orang lain. Terlalu tua dan uzur, tidak dapat mengerjakannya sendiri, maka dengan bantuan orang lain. Syarat tambahan bagi wanita mestilah dengan izin suami wali. Ini juga termasuk dalam
lingkungan istiqamah bagi perempuan yang ada tambahan izin suami dan izin wali. Ditemani oleh suami, mahram atau perempuan yang dipercayai, iaitu sikoh. Sikoh itu perempuan yang dipercayai dan amanah yang boleh bekerjasama menjaga kemaslahatan bersama. Ini mahram lah bagi perempuan. Baik. Rukun haji dan umrah. Ini dua perkara penting. Apa rukun haji? Perkara yang mesti dibuat. Kalau tak buat, tak sah. Wajib haji, perkara yang wajib dibuat. Tetapi kalau ditinggalkan, dia masih sah. Itu beza wajib dengan rukun. Apa perkaranya? Niat ihram. Niat ihram haji. Niat ihram haji. Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Ini rukun haji. 6 perkara. Saya nak melangkah satu slide. Slide yang terpampang ni. Okey, slide yang terpampang ni mengenai rukun haji dan umrah. Okey, belum sebut wajib lagi ni. Ini tentang rukun haji dan umrah. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada berapa? 5. Dia tidak ada apa? Wukufnya. Okey. Kalau yang melontar apa semua itu adalah wajib. Wajib bagi haji. Okey. Ini nanti kita akan ulang-ulang, insya-Allah dia akan ingat mana. 6, yang umrah 5. Barulah kita pergi kepada rukun haji dan wajib haji. Kalau tengok dia punya anak panah itu, rukun haji bermula dengan niat ihram haji. Kemudian wajib hajinya, niat ihram haji itu mestilah di miqat. Kalau niat ihram saja tapi tidak buat di miqat, artinya dia buat rukun tapi dia tinggalkan wajib. Umpamanya dia melepasi tempat miqat, dia baru akan niat. Niat itu niat untuk rukun. Dan dia telah melanggar, itu dia tidak niat di miqat. Apa, jangan risau, kita akan dalamkan ketika kita bahas tentang rukun-rukun. Hari ini kita basic dulu. Jadi tengok anak mana niat ihram haji. Niat mesti di miqat. Kemudian lepas niat saja, otomatik dia menanggung pantang larang, jangan dibuat. Kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah. Kemudian kalau kita baca yang sebelah kiri dulu, rukun haji, niat haji, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting ataupun bercukur, kemudian tertib pada kebanyakan. Dia melakukannya bukan daripada atas ke bawah, tetapi melakukannya ada yang ke kanan tetapi ke kiri balik, kemudian turun dan sebagainya. Itu susunan dia maksudnya. Okey. Ini dia punya catat aliran mengerjakan haji. Bermula dengan yang merah pun itu laluan untuk rukun. Manakala yang biru itu adalah untuk yang wajib. Jadi kedua-dua perkara itu dilakukan secara mengikut tempat-tempat dia, waktu-waktu dia. Maka terhasillah dua-dua, rukunnya pun buat, wajibnya pun buat. Boleh? Okey, seterusnya jadi tentang soleh dan muslim. Soleh berarti orang yang baik, yaitu hamba Allah yang taat melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan larangannya. Manakala muslim berarti orang yang menyeru atau mengajak orang lain melakukan kebaikan, yaitu mentaati Allah SWT. Kira soleh itu untuk diri sendiri, muslim itu yang melibatkan orang lain. So kita tak boleh hidup sendiri.
tapi kita hidup secara bermasyarakat. Inilah yang ditekankan kepada para jemaah haji yang berasa untuk menunaikan, maka apa yang dapat yang kita simpulkan pada hari ini